Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 7 Mei, anda bersama saya Siti Khadijah Jaafar. Antara paparan hari ini, seramai 270 anggota polis mula mengundi di Sandakan. Juga putera Harry umum Duchess of Sussex selamat melahirkan bayi lelaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 270 anggota polis yang juga pengundi awal bagi pilihan raya kecil Parlimen Sandakan akan mengundi pagi ini. Mereka akan mengundi di Pusat Pengundian Awal MES Pegawai Kanan Pasukan Polis Marin bermula jam 8 pagi hingga 2 petang dan Rumah Kelab Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja ke Sandakan bersama wartawan Gloria James. Jadi Gloria, bagaimana dengan situasi semasa proses pengundian awal yang berlangsung sejak jam 8 pagi tadi? Gloria? Ya, Katie, saya kini berada di MES Pegawai Kanan Polis Marin Sandakan bagi mengikuti perkembangan proses pengundian awal pada hari ini. Dan dua pusat pengundian awal yang dibuka bagi pilihan raya kecil P186 Sandakan pada hari ini, yang mana di MES Kanan Pasukan Polis Marin hari ini dijangka seramai 192 anggota yang akan mengundi. Dan manakala di Rumah Kelab IPD Sandakan, waktu pengundian yang dibuka daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari dan dijangka seramai 78 anggota yang akan mengundi. Dan apa yang dapat saya kongsikan, seawal jam 7 pagi tadi, kesemua pengundi awal telah mula hadir ke pusat pengundian dan beratur dan untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan keadaan setakat ini proses berjalan dengan lancar. Dan bagi anda yang ingin mengikuti perkembangan pengundian awal pada hari ini, SPR juga menyiarkan proses pengundian secara live streaming menerusi laman sosial Facebook SPR. Dan mengikut maklumat yang saya terima, peti undi bagi pengundian awal pada hari ini akan disimpan di lokap Balai Polis dan pengiraannya akan dibuat pada hari pengundian 11 Mei nanti di Dewan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa yang akan disaksikan sendiri oleh ejen-ejen calon yang bertanding dan juga pemerhati pilihan raya. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Katie? Terima kasih Gloria langsung dari Sandakan. Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan memastikan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi di Sandakan Sabah lancar dan tanpa sebarang gangguan. Walaupun mengakui wujud sedikit masalah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh mengakui akan mengatasinya selepas menerima banyak aduan penduduk membabitkan masalah rangkaian jalur lebar. Peringkat konektiviti di Sandakan ini adalah agak tinggi, tetapi masih juga ada aduan bahawa di setengah-setengah tempat tidak ada perkhidmatan Unify ataupun internet langsung. Jadi saya telah pun menerima semua aduan tersebut dan telah pun salurkan aduan-aduan tersebut kepada SKMM. Saya telah pun bincang dengan, sebenarnya pagi tadi saya telah pun bincang dengan pengerusi MC atau SKMM supaya kalau boleh kita ini memperkembangkan sedikit dan khususnya kita beri fokus kepada bahagian untuk aduan-aduan dibuat. KKM akan menilai semula projek rintis pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP sebelum dilaksanakan secara meluas di semua negeri. Projek itu adalah sebahagian usaha kerajaan untuk menyediakan rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi mampu milik kepada semua lapisan masyarakat di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama penduduk di Sandakan yang turut disertai calon Pakatan Harapan Vivian Wong. Kementerian Pendidikan tidak mendapat sebarang maklumat mengenai desas-desus penutupan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM. Menurut menterinya, Dr. Mazli Malik, ITBM masih lagi aktif melakukan kerja-kerja penerbitan dan masih giat beroperasi. Sekarang ini mereka sedang melakukan program bersama dengan Pos Malaysia dan mereka telah terbitkan buku saya dan mereka sedang aktif. Baik,
melaporkan ITBM akan ditutup dan fungsi penterjemahan dan penerbitan buku akan dikembalikan semula kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Menurut sumber selain ITBM, beberapa agensi di bawah Kementerian Pendidikan juga sudah menerima salinan surat daripada Kementerian Kewangan sejak Mac lalu yang menjelaskan mengenai langkah itu yang diistilahkan sebagai rasionalisasi. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam pada itu perlu berusaha mengangkat martabatnya setanding institusi bahasa dimiliki negara maju. Dr. Mazli berkata ketika ini DBP dilihat kurang momentum dalam mempromosi serta mengembangkan fungsinya sebagai pusat rujukan bahasa secara meluas. Kalau kita lihat Gotha Institute, saya sering mengatakan bahawa aspirasi saya supaya menjadikan DBP setaraf dengan Gotha Institute. Jadi kita berharap supaya DBP dapat berusaha secara proaktif ke arah tersebut. Tambahnya telah lebih 10 kali beliau menyuarakannya di Dewan Rakyat untuk menaikkan kedudukan DBP, namun hakikatnya institusi itu masih lagi merangkak. Beliau terdahulu melancarkan kerjasama strategik antara Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM dan Pos Malaysia Berhad di Ibu Negara. Duta Malaysia di luar negara diseru menjadi jurucakap minyak sawit bagi menyokong usaha Kementerian Industri Utama mempertahan dan menepis serangan anti sawit di Eropah yang dikaitkan dengan isu kelestarian berbanding dengan minyak makan yang lain. Menterinya Theresa Kok berkata negara Kesatuan Eropah EU dan ASEAN sepatutnya bekerjasama dalam hal berhubung isu seperti perubahan iklim dan perdagangan, bukan berterusan menyerang pengeluaran dan penggunaan minyak sawit. Laporan seterusnya bersama koresponden Media Prima Haliza Hashim di London. Theresa berada di London kerana mengetuai misi promosi dan ekonomi minyak sawit ke negara Eropah termasuk Belgium, Jerman dan Itali dari 3 hingga 13 Mei. Hadir di majlis dialog ini, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK, Datuk Muhammad Sadiq Katagani. Theresa menegaskan warga Malaysia yang menjadi duta sawit di luar negara mampu menyokong kempen Sayangi Sawitku dengan mendidik masyarakat tempatan mengenai kelebihan minyak sawit di samping menyampaikan maklumat tepat berhubung ekspor negara. Ramai yang telah menawarkan diri untuk menjadi jurucakap sawit. Your ambassadors in Europe, please speak up more. Please go to lobby more of the ministers, the environment ministers, and those ministers in the respective country, and try to highlight to them. After all, we have tried our very best on wildlife conservation to preserve our environment and also our sustainable, the whole value chain of this MSPO certification. Europe just target our palm oil. It is very unfair. Delegasi misi ini terdiri daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC. EU dilaporkan akan menamatkan penggunaan minyak sawit sebagai bahan api pengangkutan menjelang tahun 2030. Sementara rangkaian pasaraya Iceland di UK menjadi satu lagi syarikat runcit yang meletakkan label anti minyak sawit ke atas produk makanan mereka. The one requirement for the food industry here has been that you provide certified sustainable palm oil, and they have continued to use the palm oil in their products. That is despite the number of no palm oil labels that have increased in the supermarket. That will continue because people who put those labels perceive that as a marketing advantage. Sementara itu, pelbagai acara kempen Sayangi Sawitku diadakan seperti demonstrasi memasak menggunakan minyak sawit oleh Persatuan Restoran Malaysia UK, meletakkan logo pelekat di kenderaan serta Sawit Fun Ride, iaitu acara berbasikal santai komuniti Malaysia di sini. Haliza Hashim, London.
susulan penggabungan Celcom Axiata Berhad dan Digi.com Berhad untuk menjadi pengendali mudah alih terbesar di Malaysia. Pemegang saham utama syarikat Axiata Khazanah Nasional Berhad mengalu-alukan cadangan penggabungan antara Axiata dan Telenor yang dilihat bakal meningkatkan nilai bagi semua pemegang saham Axiata. Ketika dihubungi pengarah urusan Khazanah, Datuk Syahri Riza Rizwan berkata, pihaknya yakin perkembangan terbaru ini bakal memberikan manfaat kepada ekonomi, pengguna dan negara secara keseluruhannya. Ini kata beliau terutamanya menerusi penubuhan Pusat Inovasi Serantau dan Ibu Pejabat Operasi di Kuala Lumpur yang dicadangkan. Perkembangan terbaru itu turut menunjukkan keyakinan pelabur asing terhadap ekonomi Malaysia selain daya saing syarikat tempatan yang kompetitif di peringkat global. 11 kes penipuan membabitkan love scam dan parcel scam berjumlah 2.2 juta ringgit tumpas. Ia susulan penahanan 14 warga asing termasuk 2 wanita warga Nigeria dan Australia oleh bahagian siasatan jenayah komersial daerah Shah Alam di 11 lokasi berasingan sekitar Shah Alam, Selangor bermula 1 Mei lalu. Siasatan mendapati suspek menggunakan media sosial sebagai medium memperdaya mangsa. Mengikut siasatan, sindiket menyamar sebagai individu lain dan menjadikan warga emas sebagai sasaran untuk meraih kepercayaan mangsa. Suspek ataupun sindiket akan membuat mangsa percaya bahawa dia adalah individu sebenar dalam Facebook tersebut. Kemudian apabila sudah mendapat kepercayaan, suspek akan menggunakan aplikasi WhatsApp meminta mangsa mengirimkan wang tanpa mengira sebanyak mana pun bagi tujuan untuk mendapatkan barangan yang dikirim atau untuk membantu suspek sekiranya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suspek. Turut dirampas 16 komputer riba, 52 unit telefon bimbit dan wang tunai RM30,000. Kesemua suspek berusia dalam lingkungan 33 dan 40 tahun direman hingga Khamis untuk siasatan lanjut. Polis masih giat mengesan individu warga tempatan dipercayai terlibat dalam sindiket yang berperanan sebagai pemegang akaun keldai. Selain penipuan love scam, suspek juga dipercayai menjalankan kegiatan black money berdasarkan penemuan sebuah beg yang dipenuhi dengan wang palsu. Rumah budaya yang baru saja dilancarkan menjadi tarikan terbaru pelancong di Ibu Negara. Ia dijadikan pusat sehenti bagi mengetengahkan seni dan budaya Malaysia selain mengetengahkan hasil kraf tangan dan produk usahawan kecil. Rumah budaya ini bakal dihiasi dengan program kebudayaan termasuk permainan tradisional dan adat istiadat perkahwinan di Malaysia. Ia merupakan inspirasi dari pelakon, pengarah, penerbit dan usahawan terkenal Erma Fatima dalam usaha mengangkat warisan seni Malaysia di persada dunia. Saya nak packagekan supaya mereka datang sini, mereka dapat kenal budaya kita bukan sahaja melalui pakaian tetapi juga melalui kebudayaan, melalui adat resam kita, adat perkahwinan kita dan pemakanan kita. Majlis perancangan rumah budaya ini dirasmikan oleh isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di Menara Kuala Lumpur. Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyampaikan sumbangan kepada 54 penerima dari Rumah Anak Yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Resas di Tanjung Kling, Melaka. Sumbangan bagi persiapan Aidilfitri itu daripada Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Program tahunan ini kali kelima disampaikan Tengku Amir Shah selaku penaung YIDE kepada rumah anak yatim berkenaan. Turut hadir pada majlis berkenaan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif YIDE Nur Muhammad Razali Abdullah berkata kira-kira RM16,000 diperuntukkan yayasan bagi tujuan itu. Setiap penerima memperoleh RM300 dan kupon membeli pakaian hari raya di Pasaraya. Kita telah susun beberapa program terutama di Selangor sebab kita lebih fokus ke Selangor dan kita telah menyusun hampir 6 program Seri Jelajah bersama Raja Muda untuk menyantuni anak yatim, di mana keseluruhan anak yatim yang mendaftar kita kurang 8,000 anak yatim dan keseluruhan peruntukan yang kita peruntukkan kurang 1.2 juta. Dalam majlis berkenaan turut disampaikan sumbangan barangan keperluan harian kepada penghuni di institusi berkenaan.
Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Pewaris ke-6 tahta Britain, Putera Harry mengumumkan pasangannya Duchess of Sussex, Meghan Markle selamat melahirkan bayi lelaki dan keduanya berada dalam keadaan sihat. Sekaligus bakal kelahiran baru itu menjadi ketujuh dalam barisan untuk mewarisi tahta Britain. I'm very excited to announce that Meghan and myself had a baby boy early this morning, a very healthy boy. Mother and baby are doing incredibly well. It's been the most amazing experience I could ever possibly imagine. Istana Buckingham dalam satu kenyataan turut mengumumkan pewaris tahta Britain ketujuh itu dilahirkan di London pada jam 5.21 pagi waktu tempatan dengan berat 3.26 kg. Berita gembira itu turut dikongsikan oleh ibu Meghan, Doria Ragland, kerana ia merupakan cucu pertama buatnya. Tidak ketinggalan ayah Meghan, Thomas Markle, yang sangat gembira dengan kelahiran cucunya itu dan berbangga kerana dia bakal berkhidmat dengan keluarga di Raja Britain. Nama putera terbaru keluarga di Raja Britain itu bagaimanapun belum diumumkan lagi. Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena berkata beliau percaya kumpulan militan Daesh memilih negara itu sebagai sasaran serangannya untuk membuktikan ancaman Daesh masih wujud. Dalam temu bual khas bersama BBC, katanya beliau percaya kumpulan militan itu sengaja memilih Sri Lanka yang baru berusaha mewujudkan keamanan. Sirisena juga berkata beliau tidak akan meletak jawatan meskipun berdepan kritikan bahawa kerajaan pimpinannya gagal bertindak balas terhadap amaran oleh pengganas. Beliau menegaskan maklumat perisikan negara itu tidak disampaikan kepadanya. Sebaliknya, beliau akan terus mengambil tindakan keras ke atas pegawai tahap tinggi dalam pasukan perisikan Sri Lanka yang dikatakan gagal bertindak atas maklumat berkenaan. Polis di Palembang, Indonesia giat menjalankan operasi memburu selepas kira-kira 30 banduan sebuah penjara lolos awal pagi kemarin. Menurut polis, suspek melarikan diri selepas merosakkan satu penghadang besi pada dinding penjara. Kesemua banduan itu keluar melalui sebuah lubang sebesar kira-kira 40 cm. Usaha mengesan dalang kejadian itu gagal selepas kamera keselamatan CCTV di bangunan itu rosak sejak 1 Mei lalu. Kesemua banduan ditahan atas kesalahan dadah sehingga petang semalam 8 daripada banduan yang lolos berjaya diberkas semula. Syarikat Twitter bertindak menggantung akaun milik sebuah akhbar Arab Saudi yang dikaitkan dengan pembangkang negara itu. Begitupun tiada penjelasan diberikan bagi tindakan berkenaan. Dalam satu kenyataan, editor akhbar Al-Istiqlal berkata, syarikat itu mendapati akses kepada semua akaun Twitter akhbar itu disekat sejak 3 Mei lalu. Ironinya 3 Mei menandakan sambutan Hari Kebebasan Media di seluruh dunia. Akhbar berkenaan baru dilancarkan pada Februari lalu. Sempena menyambut ketibaan bulan Ramadan, kira-kira 1,500 pasangan di Nigeria menyertai majlis perkahwinan beramai-ramai. Kerajaan negeri Kano menganjurkan majlis pernikahan seumpama itu berikutan kadar penceraian yang tinggi di negeri itu. Majlis diadakan di sebuah masjid di Bandar Kano. Pasangan yang menyertai upacara berpeluang merasakan kelainan dan suasana lebih meriah. Di samping dapat berkongsi kegembiraan dengan pasangan lain. Kebanyakan pasangan di Kano bercerai disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran dan amalan kebudayaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Selepas skuad hoki lelaki, giliran pasukan hoki wanita kebangsaan pula berjuang mengintai tempat kesayangan kelaikan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Memandangkan penyertaan ke siri akhir FIH di Ireland diadakan pada 8 hingga 16 Jun depan, program latihan tetap akan bersambung semasa bulan Ramadan tetapi dalam tempoh waktu malam dan awal pagi. Bulan Ramadan yang tiba bererti umat Islam mempunyai kewajipan untuk berpuasa, termasuklah pemain hoki negara yang dalam kem latihan kebangsaan. Pengurusan pasukan mengubah jadual latihan dengan mengadakan 2 sesi sehari pada jam 9 malam dan 3 pagi demi menyesuaikan keadaan pemain yang berpuasa dalam masa sama tidak menjejaskan persiapan permainan. Saya memang pernah buat training pukul 3 pagi masa dulu kan. Tapi video pukul 3 pagi, and then malam kita training selepas buka. Then the following day tu kita start balik pukul 3 masa tu. So tak boleh lah. Sebab at that time tu
The next day when it comes to, your eyes also kira macam nak tutup dah. Right, so this time what we do is kita train pukul 3, okay, then we go home after after sahur, we balik, whether we tidur ke whatever everything. Lepas buka we come back again, we train from 9 to 11. The next day tu kita cuti, we off complete. Then on Wednesday tu we start back again pukul 3. Skuad wanita negara mempunyai kurang 2 minggu sahaja lagi berlatih di tanah air dan program persiapan diisi dengan perlawanan persahabatan melawan skuad askar Melayu dan tentera udara di Bukit Jalil. Seperti barisan lelaki, skuad wanita juga akan mengharungi jelajah Eropah bermula 23 Mei di Rom, Itali menentang skuad tuan rumah dan Sepanyol disusuli berdepan Scotland di Glasgow. Tugasan sebenar pasukan wanita negara ialah siri akhir FIH di Banbridge Island 8 hingga 16 Jun bersaing bersama 7 lagi negara merebut tiket perlawanan akhir yang menawarkan 2 tempat kelaikan Sukan Olimpik Tokyo 2020 seperti dilakukan skuad lelaki 3 hari lalu. Pemain golf Amerika Syarikat Tiger Woods dianugerah pingat kebebasan Presiden oleh White House yang disampaikan sendiri oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Trump melahirkan rasa kagum dengan kemampuan Woods bangkit daripada masalah kecederaan belakang yang kronik sebelum menjuarai kejuaraan Masters bulan lalu. Kejayaan itu hadir selepas 11 tahun Woods kemarau kejuaraan akibat kecederaan dan masalah peribadi. Kali terakhir beliau meraih gelaran juara kejohanan utama dunia adalah di Terbuka Amerika Syarikat pada 2008. Pingat yang mula diperkenalkan oleh John F. Kennedy pada 1963 itu khusus untuk rakyat Amerika Syarikat yang menyumbang kepada keselamatan dan kepentingan negara, keamanan dunia dan perkembangan kebudayaan. Pasukan Petronas Sprinter Racing mengumumkan Mattia Pessini berlumba kelahiran Itali sebagai pengganti pelumba negara Khairul Idham Pawi dalam kategori Moto2 di Grand Prix Perancis 19 Mei ini. Pessini menggantikan Khairul Idham selepas dia mengalami kecederaan retak jari kelingking kanan di Grand Prix GP Sepanyol minggu lalu. Pessini dijadual mengisi slot Moto2 yang dikosongkan Khairul Idham bermula di GP Perancis pada 19 Mei ini bagi memberi ruang kepada Khairul Idham untuk menjalani proses pemulihan selepas pembedahan dijalaninya Sabtu lalu. Pessini 30 mempunyai pengalaman luas dalam saingan kejuaraan dunia dan pernah menyertai 4 kelas berbeza 125cc, 250cc, Moto2 dan MotoGP dengan meraih 12 kemenangan secara keseluruhan. Penampilan sulung Pessini bersama pasukan Malaysia itu dijadual pada hari ini ketika sesi ujian rasmi Moto2 sebelum menyertai GP Perancis di Sirkuit Le Mans. Satu Ramadan semalam memberikan kabar duka buat bola sepak negara apabila bekas pemain kebangsaan di era 1990-an Anwar Abu Bakar menghembuskan nafas terakhir kira jam 9 malam tadi. Allahyarham yang berusia 48 tahun sebelum ini disahkan menderita kanser hati tahap 4 dan mendapatkan rawatan di sebuah hospital di Shah Alam, Selangor. Bekas penyerang dan pemain posisi tengah ini pernah menyarung jersey kebangsaan di antara tahun 1993 hingga 1997. Antara pasukan yang pernah mendapatkan khidmat Allahyarham yang berasal dari Johor ialah Selangor, Johor, Kelantan, Pulau Pinang dan MPPJ Selangor. Selepas menggantung bot, Allahyarham turut berkecimpung dalam arena pengurusan dan antara pasukan yang pernah mendapatkan khidmatnya sebagai pembantu jurulatih adalah PKNS-FC, T-Team dan Selangor. Sebelum ini bagi membantu Allahyarham telah dilancarkan tabung legenda Anwar Abu Bakar dan MBSA berjaya mengumpul sejumlah 33,624 bersama Persatuan Bola Sepak Selangor FAS. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.